kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan seperti kami katakan tadi, kita akan bersama dengan pasangan yang mempunyai anak autistik ini dan bagaimana agaknya mereka membesarkan serta mendidik anak ini menjadi seorang insan yang berguna. Dan dulu di sebelah kita, di side A kita ada tamu kita pada hari ini iaitu Muhammad Zaini Mat Abbas, bapanya, dan kita ada juga Dr. Nazian Jomhari, ibunya, dan juga adik Ashraf. Assalamualaikum adik. Apa khabar? Ceria adik kita. Lambailah sikit dekat kamera, orang kat rumah nak tengok ni. Adik, adik dah makan dah? Dah. Okey. Dan adik Ashraf kita bersama kita dan untuk pertama semua topik yang cukup perlu kita ambil kira sekali kerana ini adalah untuk anak-anak autistik ni bukan saja bagi keluarga yang punya anak autistik tapi bagi kita khususnya masyarakat, bagaimana untuk kita mengambil peranan bersama-sama membantu mereka berinteraksi dan khususnya memberi pertolongan sekiranya mereka memerlukan pertolongan dan sebagainya. Dan kita akan bersama mereka sebentar nanti. Dan sebelum kita nak terus melihatkan dulu satu bikisan mengenai apa itu autism. Saksikan. Autisme adalah gangguan neurobiologis yang mempengaruhi fungsi otak sehingga mereka yang mengalaminya sukar berinteraksi dengan dunia luar. Pengidap autisme hidup dalam dunianya yang tersendiri. Biasanya autisme dapat dikesan sebelum kanak-kanak mencecah usia 3 tahun dan selalunya berlaku di kalangan kanak-kanak lelaki. Mengikut nisbah, seorang daripada 150 kanak-kanak mengidap autisme. Statistik tahun 2008 mencatatkan 47,000 rakyat Malaysia mengidap autisme. Kanak-kanak autistik ini mempunyai pelbagai personaliti dan sukar mengendalikan emosi serta menunjukkan tingkah laku yang berulang-ulang. Malah, mereka juga kadang-kala mempunyai obsesi yang melampau terhadap sesuatu objek. Mereka juga mempunyai kelebihan dalam sesuatu bidang, antaranya kemahiran mekanikal, matematik atau bidang seni seperti muzik dan lukisan. Muhammad Daniel Zainuddin antara pengidap autisme yang berjaya. Dia mencatat keputusan cemerlang 9A dalam penilaian menengah rendah pada 2011. Malah dia diumumkan sebagai pelajar autisme pertama negara yang mencatat kejayaan seumpamanya. Seorang lagi remaja autistik, Nabil Lutfi, turut berjaya mencatat keputusan yang membanggakan dengan mendapat 9A dalam sijil pelajaran Malaysia baru-baru ini. Walaupun lambat untuk memahami sesuatu perkara, kekurangan itu tidak menjadi penghalang buatnya untuk bersaing dengan rakan-rakan norma yang lain. Dan bersama dengan kita menyambut Hari Kesedaran Autism Sedunia ini, kita bawakan, kita bincang tadi pasangan yang anak autistik. Assalamualaikum adik. Assalamualaikum. Senyum jadi Ashraf. Dia bawa buku hari ni. Buku apa Ashraf? Buku apa ni? Buku apa? Apa tu? 33 Pesan Nabi. Ashraf memang suka ketawa. Suka ketawa. Ceria. Sensori isu. Biasa macam orang nak pegang dia. Oh, ya ke? Salam kakak lah. Salam dulu. Hari ni ceria ya hari ni. Mood okey. Okey. Baiklah, seterusnya kita nak bersama dengan Encik Muhammad Zaini Mat Abbas dan juga Puan Dr. Nazian Jomhari. Kita nak kongsikan dululah sebagai ibu bapa setiap ibu bapa menginginkan cahaya mata pastinya, dan apabila anak itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila diberi kundi-kundikan dengan anak yang cukup istimewa ini, adik pengalaman untuk membesarkan anak-anak autistik ni mungkin boleh kongsikan bersama kita. Bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kami dapat Ashraf ni macam orang kata bunting pelaminan bulan 2 kami nikah tu, bulan towards the end of the year tu kita dapat Ashraf. As a new parent kami alhamdulillah kita itu kan kita kahwin kita nak cari mata and then tapi one thing yang kita rasa kita lack lah sebab kita diagnose Ashraf bila kita semula belajar kat UK masa tu Ashraf tu consider lambat dah 5 tahun baru kita ada kita tahu yang dia autism kan. Okey. Apa Ashraf? Enggak ada ketawa. Okey. Cuma tu lah knowledge tu very important lah sebab dia muka semua looks normal, tak ada masalah kan. Kalau macam dalam sini kita nampak ada perbezaan dari segi fizikal.
Sebab autism ni dia bukan really macam dia punya penyelesaian tu bukan totally on the medical side. Dia pun berbeza-beza daripada mild ke severe in the spectrum dia kata kan. So parents kena ada knowledge lah, maksudnya macam ilmu ibu bapa tu. That's the lack of us masa ketika tu lah. Macam kalau ni saya menyarankan parents, saya ada anak, kalau macam certain time tu dia tak mengikut dia punya progress tu, it's better refer tu pada yang pakar. Dan kalau bertanyakan juga pada Puan Nazian, kalau berkongsikan seawal usia berapa ketika adik Ashraf Puan dapat tahu mengidap autism ni? Dia didiagnose autism masa tu kami di UK, masa tu umur dia 5 tahun. So agak lambat. Masa tu kami sambung belajar. So itu pun masa kami tu masa dia umur dia 4 tahun. So agak lama jugalah. Lepas dari sana ambil selama setahun lah untuk betul-betul diagnose yang tu memang autistik. Tanda-tanda tu bagaimana? Yang dapat dilihat ketika itu? Dia detect di sekolah sebab di UK di sekolah seawal 3 tahun play school. Dan masa ada storytelling, cikgu di depan, murid keliling kan, tapi dia tak nak dia keluar kelas langsung satu sekolah. Tu cikgu rasa something budak ni, dan dia discuss dengan saya. Masa dia tak boleh bercakap lagi bahasa Jerman lagi. Tapi first language dia sebenarnya English lah. Sebab dia senang pick up lah masa tu. Tapi word by word lah. Jadi bila dia Cik Ahmad Zaini tadi ada bagi kongsikan dengan kita bahawa ilmu dan juga pendidikan ni walaupun anak autistik ni, tapi saluran untuk pendidikan untuk memastikan tumbuh besar mereka tu dan juga ilmu yang dikeperolehi tu perlulah seiring. Jadi dan untuk pengetahuan semua bahawa Cik Umar Zaini Mat Abbas ni juga adalah pengurusi Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa Fakih, dan juga isteri juga adalah ketua projek Rintis Fakih yang untuk membantu anak istimewa ni untuk mendalami pengajian Al-Quran. Mungkin boleh kongsikan sikit. Saya betul saya. Bila 2010 kita balik, Ashraf masa tu umur 8 tahun, adik dia 6 tahun. 6 tahun. Balik semua? Ashraf? 3 balik. So kita tak ada masalah untuk hantar dia ke sekolah mainstream. Sekolah Ashraf pun dah ada intervention kat sana, sempat bersekolah di autistic school di Manchester. Kita tak ada masalah untuk nak hantar dia sekolah ni untuk belajar ABC 1, 2, 3, tak ada masalah. Tapi it's quite surprise kat kita sebab bila kita hantar ngaji, adik dia yang second tu pas sekolah dia pergi ngaji kelas kafar kat masjid kan. So tak ada support macam tu yang kita nampak yang pada ketika tu di kawasan kami. Mungkin lokaliti berbeza-beza kan. Tapi di PJ memang quite surprise lah, tak ada. So kita pelbagai usaha lah, macam Nazian usahakan untuk panggil ustazah ke rumah. Dan masa tu dia suka naik motor ustazah tu je. Bila masa dia habis naik motor tu dia ustazah balik. So kita nampak bukan sekadar infra tu saja yang penting, maksudnya sekolah agama tu tak ada untuk dia orang. Not for autistic saja. Autism saja, untuk Down syndrome, pegak, bisu, semua tu memang tak ada support. So betul hormat dengan UM. So kita bersama dengan Center Quranic Research Universiti Melaya, which is Nazian members of Center Quranic Research. Dia propose projek ni dia pakai. So February 2012 kita start dengan projek tu, dengan harapan kita nak bagi ruang dan peluang untuk anak-anak macam ni, anak pekak, autism, Down syndrome, ada hak untuk belajar Quran. Kita claim Quran rahmatan lil alamin untuk semua orang. It is impossible kalau Allah terlepas pandang pula golongan macam ni kan. Dan difahamkan juga ini mendapat kerjasama daripada pihak Universiti Melaya sendiri. Mungkin Puan boleh ceritakan. Alhamdulillah Universiti Melaya sangat membantu pihak Center of Quranic Research dalam memberikan premis di Universiti Melaya sebagai tempat untuk anak-anak ni belajar Al-Quran. Dan
pelajar-pelajar di Universiti Melaya juga ada yang volunteer datang ke center kami untuk mengajar anak-anak. Dan difahamkan juga kalau cakap pasal anak-anak autistik ni pelbagai ragam kan. Kalau adik Ashraf sendiri bagaimana ragam dia arah macam mana? Kalau boleh kongsikan sedikit. Ibu dia lah Ibu dia memang ke mana? Ragam Ashraf dia kalau misalnya anak autistik ni, kalau satu benda yang baru dia akan meragam jugalah. Tapi kami masa tu balik daripada UK tu, dia trigger tu masa tu kami ada program ke Terengganu. Dan masa tu jadi di 23 November 2010. Baru beli DVD dalam kereta. Dan kami bercakap, okay Asha, we want just listen to Quran, ada CD Al-Quran, VCD Al-Quran yang ada gambar. Tapi dia tulis ada gambar. Asal lebih pada visualize. Okay, dia punya first language dia English. Masa tu lah. Sekarang dah okey dah Bahasa campur Indonesia kan. pun dah boleh. Dah Ashraf macam bahasa ni bercakap. Dia sangat suka lah video-video yang tu kan. Kami pasang dan sepanjang perjalanan ke Terengganu 7 jam tu pasang tu je. Sejak balik ke KL, dia perangai dia dah berubah. Dia dah berasa malu, dia tak ada sangat nak melompat sana aktif macam sebelum ni. Dan kami memang yakin Al-Quran adalah syifa. Dia yang merubah Ashraf ni. Tapi dengan pendekatan gunakan audio dan visual interaktif. Cepat tangkap dan sebagainya. Kalau bagi Al-Quran yang buku saja mungkin dia tak berminat lah, tapi dengan teknologi sekarang iPhone, Android, tablet semua dah ada Al-Quran. Membaca boleh Ashraf? Membaca. Alhamdulillah dah boleh baca. Okay. Kita nak kongsikan dengan anda satu lagi keluarga yang juga mempunyai anak-anak autistik ni. Kita saksikan. Lazimnya agak sukar untuk mendampingi kanak-kanak autistik, apatah lagi berdepan dengan cabaran membesarkan mereka. Bagi Nora Yusof, dianugerahkan cahaya mata istimewa menuntut dirinya menjadi insan yang sabar dan tabah. Berkat kesabaran, Nora dan suaminya Zamri Tembul, mereka berjaya membesarkan Haris Zamri sehingga dia mampu bertutur dan membaca. Kalau dia nak cakap laju tu, dia akan tongkan terbalik lah. Jadi bila kita dengar, kita akan tanya dia balik, Haris nak cakap apa? Haris nak apa? Macam Haris, dia bercakap, dia terus baca. Kita tak ajar, tapi apa yang dia baca, dia tak faham. Dia tak faham. Contohnya macam hari ini panas, dia tak tahu panas tu apa, cuaca macam mana, dia tak tahu. Walaupun tampak normal seperti kanak-kanak lain, adik Haris yang kini berusia 12 tahun turut memiliki kerenah dan ragam tersendiri. Macam Haris ni dia visual learner. Katalah dia nak pergi tempat yang dia suka, contohnya digital mall. Okey, kita akan tulis. Jadi kita akan bagi tahu dia pergi majlis kahwin dulu, kemudian baru pergi digital mall. Menetap di ibu kota Kuala Lumpur, suri rumah berusia 41 tahun ini bersyukur atas penerimaan positif masyarakat sekeliling terhadap keadaan anaknya. Anak sulungnya yang berusia 15 tahun juga tidak pernah menganggap adiknya seperti insan serba kekurangan. Kalau luangkan masa tu main komputer dengan dia. Kalau main pun ikut cara dia main. Bergaduh tu adalah sikit hal kecil je. Dia nak menang lah. Dia nak menang. Tapi macam mana pun dia tetap hormat abang dia lah. Dia tak adalah melawan ke apa ke, tak ada pukul balik abang dia ke, tak ada. Walaupun mengalami autisme tahap ringan, adik Haris memiliki kepribadian yang harus dicontohi. Seorang yang menurut kata dan bertanggungjawab, dia diberi kepercayaan menjadi seorang pengawas di Sekolah Kebangsaan Taman Melawati Kuala Lumpur. Sebelum ke alam persekolahan, adik Haris terlebih dahulu mengikuti pelbagai rawatan terapi seawal usia 2 tahun lagi. Ibu bapa anak ini terus menyediakan yang terbaik buat anak bongsu mereka.
Sebaik tamat sesi persekolahan pagi, adik Haris dihantar ke Akademi Fakih Intelek bagi mengikuti pendidikan agama yang disediakan. Memang pada mulanya tu memang dia memberontak lah. 2 orang ustaz lah cuba menenangkan dia, mengaji. Bila kita datang kali kedua, dia dah okey. Haris dah boleh mengaji, dah boleh ambil wudu dengan sendirinya, dah boleh bersolat berjamaah. Memang kita orang berjamaah lah selalunya. Berkat kegigihan dan kesabaran disusuli dengan pencapaian ditunjukkan adik Haris Zamri, hari demi hari sudah cukup menggembirakan Nora dan keluarganya. Cakap apa, walaupun kita ada anak yang autistik ni, adik-beradik, ibu bapa menjadi dekat dengan mereka. Sebenarnya mereka adalah penguat semangat dan mendorong adik-adik untuk jadi seorang yang persekitaran itu berjaya. sebenarnya perlu sekali untuk membantu kan. Mungkin Tadi ada adik Ashraf tadi dalam pakis tadi. Mana tak ada tengok dah. Tadi nampak kan dekat fakir tadi kan? Dah besar tak Aman nak jadi apa? Ashraf nak jadi apa? Nak jadi apa tadi? Chef. Nak jadi chef. Tengok badan dia. Chef. Okey. Mungkin Cik Zaini boleh ceritakan dengan kita. Mungkin yang mereka yang menonton pun berminat ya antara program-program yang dijalankan di Fakir, dan mungkin ada sebarang ada yang nak membantu dari segi mendapatkan dana dan sebagainya. Okay, Alhamdulillah sekarang ni kita masih dalam projek rintis which is collaborate dengan Center Quranic Research Melaya. Kita nampak benda ni tak ada lagi dalam masyarakat. Jadi kita merasakan whatever it is kita nak run dia lah. So kalau anak kami dah besar pun anak orang lain ada lagi kan. So perjalanan agama tu perlu diajarkan kat diorang. So untuk sustainability center ni kan kita ada satu yayasan, kita panggil Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa, which is kita harap lepas ni kalau macam ada di karya-karya lain lagi nak buat center macam ni, kita harap kita boleh survive lah. Ya, nanti mungkin mereka yang menonton kita menggunakan akaun CIMB Islamik mungkin menyumbang pada yayasan ni. InsyaAllah kita akan cuba mengadakan center-center lain di tempat lain untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak yang kita claim dia anak syurga. Kita some of them claim ni tak wajib. Tapi kita kena ingat yang tak wajib tu mungkin dekat dia, yang wajib tu dekat kita. So kita sama-sama lah, saya rasa usaha kami ni kalau kami mati pun kita nak benda ni jalan. Keterusan. So kita mengharapkan lah mungkin masyarakat aware pasal benda ni. Walaupun anak kita terbaring je, kita jangan kata dia tak perlukan ayat-ayat Allah. Kalau Allah ni kita kena sampaikan. Sedikit Puan, kalau harapan Puan dari segi hati ibu sendiri, mungkin ada hati ibu yang juga yang menonton bersama-sama untuk kongsikan sedikit dengan ruang masa yang kita ada sedikit ini. Kepada ibu apa di luar sana, pendidikan agama ni bagi saya adalah wajib pada kita. Adalah wajib bagi kita untuk beri pendidikan agama kepada anak-anak kita ni, tak kisah walaupun anak OKU ya. So insya-Allah kalau ada berikan peluang sesama ibu bapa boleh bekerjasama di kawasan masing-masing, insya-Allah kita just recite Al-Quran Al-Fatihah bersama-sama, rasa dah bagus untuk merapatkan satu rahim di antara ibu bapa yang punya anak semua ni. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Omar Zaini Mat Aban, juga Puan Dr. Nazian Jomhari, iaitu ketua projek rintis Fakih ya. Dan juga adik Ashraf. Adik Ashraf dah penat ke? Baring-baring ni mengantuk ya? Malu. Mengantuk dan Ada baca malu. Quran kan, dia baca Quran Okey, boleh baca Quran Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita nak bersama dengan artis ni sebenarnya mereka ni begitu berbakat sebenarnya. Dan kita bawakan seorang lagi anak autistik kita, tapi kita punya artis jemputan kita hari ini. artis jemputan hari ni kita nak sapa dia dulu. Hello. Assalamualaikum. Khabar? Alhamdulillah. Umar nak nyanyi lagu apa, Umar? Apa? Lagu apa? Okey, Umar silakan. Terima kasih.
sepanjang waktu, perlulah aku dalam kasih-Mu. Sirami aku dengan bimbingan-Mu. Aku hulurkan tangan, dakap aku lagi. Wahai Abah, aku milik-Mu. Wahai Abah, Kau permata hatiku. Wahai Abah, wahai Abahku, dikasihi selamanya. Bapa, ku pun restu-Mu sepanjang hayat. Kepadamu hatiku merindu. Kini ku sedar indahnya duniaku. Bapa dampingi aku, peganglah tangan anak-Mu. Oh. Wahai Abah, aku milik-Mu. Wahai Abah, Kau permata hatiku. Wahai Abah, wahai Abahku, dikasihi. Wahai Abah, aku milik-Mu. Wahai Abah, Kau permata hatiku. Wahai Abah, wahai Abahku, dikasihi. Oh, oh, oh. Wahai Abah, aku milik-Mu. Wahai Abah, Kau permata hatiku. Wahai Abah, wahai Abahku, dikasihi selamanya. Selamanya. Syukurlah Tuhan datang memanggil jiwa ini bahagia bersamanya. Siapa sangka remaja yang dikesan mengidap autisme sejak usia 2 tahun ini mampu menghasilkan album sendiri. Bakat nyanyian Umar Hasfizal terselah apabila seringkali dijemput membuat persembahan dalam acara-acara rasmi. Pada 2 April tahun lalu, album pertamanya bertajuk I Give the Best of Me dilancarkan. Antara lagu popular adalah Show Me the Way yang turut memenangi banyak anugerah di serata dunia bergandingan dengan komposernya sendiri. Staring at the stars at night, sharing every part of love, sharing all our hopes and dreams. Love is true if you can give, helping and encouraging each other. Bukan itu sahaja, pada 2006, anak jati Ipoh Perak ini telah menyertai pertandingan The Malaysian Idol Special dan mendapat tempat kedua. Malah, Umar juga pernah mewakili wilayah persekutuan dalam tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan.
pada 29 Mei 1998, Umar kini mampu membaca dan menulis dengan baik atas sokongan yang tidak berbelah bagi daripada ibu bapa, guru, saudara serta rakan-rakan. Ia membuktikan bahawa autisme bukanlah penghalang untuk seseorang itu berjaya dalam hidup. Wahai Abah, aku milikmu. Wahai Abah, kau permata hatiku. Wahai Abah, wahai Abahku, dikasihi selamanya. Itu dia Umar Hasfiza, tamu kita yang cukup istimewa pada hari ini. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sebelah Umar, ibunya sendiri iaitu Puan Marina Arif dan juga bapanya Encik Hasfizal Muhtar. Apa khabar semua? Selamat datang Malaysia hari ini. Terima kasih. Dia anak seorang yang amat ada bakat menyanyi. Ya, kalau kita tengok tadi profil Umar sendiri, Umar dah biasa menyanyi di pentas. Jadi dulu suara dia macam kecil, halus, sekarang dah pecah sikit kan. Jadi Umar setakat hari ini, Umar suka muzik yang macam mana? Memang dah ada perubahan ke? Sebab tadi Kak Nurul difahamkan sekarang suka muzik-muzik nasyid je. Ada suka daripada siapa? Suka lagu macam mana? Lagu siapa kamu suka? Alhamdulillah. Lagu siapa? Lagu saya suka Mahir Zain ni. Zain, Hafiz Hamidun dan Sami Yusof. Semua cipta lagu saya lagu nasyid. Mana nak tanya pada Encik Hasfizal, awak usia berapa katnya Encik Hasfizal tahu yang Umar sebenarnya ada bakat nyanyian? Kami pun terkejut juga sebenarnya. Rasanya lebih kurang dia darjah 5, darjah 4 masa dia masuk pertandingan Nation Special Idol tu. Sebenarnya cikgu dia yang perasan dia boleh menyanyi dan masukkan dia ke pertandingan tu. Kami pun tanya cikgu dia, boleh ke ni cikgu kan? Tapi tak disangka pula dalam pertandingan tu dia boleh menyanyi dan dapat tempat kedua. Malah ada rakan ibu bapa datang tanya saya, ada ajar Umar menyanyi dekat rumah ke? Saya kata tak ada sebenarnya. Saya pun tak tahu. Umar masuk sendiri masa tu juga? Sebabnya dia dekat rumah, kita tak pernah dengar dia nyanyi lagu penuh. Selalu dia humming je lagu tu. Jadi sebab tu kita orang tak tahu kata dia boleh menyanyi. Selalu dia humming je, dia memang tak menyanyi lagu penuh. Suka dengan muzik sebagainya. Kira bila dia selepas pertandingan tu, kalau ketika melihat Umar selepas tu memang ada bagi sokongan yang berterusan. Macam mana mula dari situ? Daripada situ bila dia dah menang pertandingan tu, jadi alhamdulillah kena pula selepas tu saja sekolah khas dia buat satu kumpulan choir menyanyi dan Umar boleh dikatakan penyanyi utama lah. Jadi daripada situ budak-budak autis ni dilatih untuk menyanyi dalam choir dan di situ saya rasa bakat dia lebih terselah lah dalam bidang nyanyian tu. Jadi Umar dah seperti yang kita saksikan bikisan tadi, Umar dah buat persembahan di beberapa tempat sebagainya. Mungkin Puan sendiri melihat bakat Umar yang semakin lama semakin mendapat perhatian. Macam timbulnya dia nak jadikan album pula lepas ni kan? Sebenarnya kita nak buat album tu bukan sebab nak bagi dia orang kata nak buat untuk keuntungan ke apa tak. Kita buat album tu sebab kita nak bagi inspirasi kepada ibu bapa yang mempunyai anak autisma juga. Sebab selalunya seperti yang kita tahulah kan, bila once anak dah didiagnose sebagai autisma, parents yang mula-mula dapat tahu tu semuanya macam rasa sedih, rasa down, tak tahu apa nak buat, tak tahu macam mana masa depan diorang. Jadi kita nak tunjukkan pada mereka anak autisma pun sebenarnya boleh berjaya dalam bidang yang mereka suka lah. Jadi kalau anak tu ada minat dalam muzik, kalau kita berikan galakan yang betul, insya-Allah dia boleh excel dalam bidang tu. Sebenarnya untuk membuka mata lah pada orang ramai. Sebab kali ini jadi lahirlah album ini I Give the Best of Me dari Umar. Ada juga duet featuring dengan Ning Maizura. Dan Umar suka Kak Ning? Ning Maizura suka? Ya. Seronok?
Seronok. Dapat nyanyi dengan Ning. Seronok Seronok. Kenapalah Datuk? Dah tanya pasal Datuk lagi. Itu dah cerita topik lain. Sedekah Al-Fatihah banyak-banyak, tak apa. Tadi kita nampak macam Umar pun pernah jumpa Ellie kan. Jumpa Ellie. Ellie ada dekat sekolah. Mungkin Puan sendiri berkongsikan pertama kali Umar didedahkan di sekolah bagaimana ketika itu Umar sendiri. Betul tu. Betul. Persediaan untuk masuk ke sekolah tu bukan mengambil masa seminggu 2 minggu. Sebenarnya preparation untuk masuk ke sekolah biasa mengambil masa 6 bulan. Di mana dia di sekolah khasnya tu dibiasakan dengan persekitaran sekolah lah. Selalu di sekolah khas dia uniform pakai t-shirt dengan seluar track biasa saja. Tapi bila dah dia nak prepare untuk masuk ke sekolah aliran perdana, mereka suruh pakai baju sekolah yang lengkap, bawa beg, pakai kasut semua supaya dia biasa dengan keadaan dalam sekolah, dalam kelas macam mana. Jadi 2 minggu sebelum masuk ke sekolah, mereka ada orientasi selama 2 minggu tu untuk tunjukkan dia di mana toilet, di mana kantin, tunjukkan apa yang sepatutnya dia buat kalau sebelum masuk kelas, kena beratur. Sebab budak-budak autism ni kita kena tunjukkan dia semua, satu-satu kita kena tunjukkan. Sebab mereka belajar melalui visual. Kalau kita bagi tahu je, okey nanti sebelum masuk kelas kena beratur, setakat cakap dia tak faham. Kena tunjukkan juga. Memang kena tunjukkan. Jadi kesabaran betul-betul memang dalam membimbing. Kita memang kena preparekan dia betul-betul supaya dia tak, bila masuk sekolah nanti dia jadi meltdown. Ataupun mungkin ada yang worst case jadi tantrum. Sebab dia rasa tak secure sebenarnya bila masuk ke tempat baru, dia tak tahu what to expect. Jadi memang kena prepare lah. Dan bercakap tentang itu, mungkin Encik Hafizah boleh kongsikan juga antara cabaran yang dilalui. Lebih-lebih lagi sekarang kita mendedahkan kepada dunia muzik sebagainya. Mungkin boleh kongsikan sedikit cabaran. Okey, Umar ni sebagai budak autistik selalunya dia punya fokus pendek. Jadi kita kena tahu, kita kena belajar kaedah untuk menangani anak autism ni. Jadi kita tak boleh lah kalau kita contohnya kalau kita nak buat praktis dengan dia, tak boleh macam budak normal setengah jam 45 minit, dia akan jadi restless. Jadi kalau kita dah kita faham teknik untuk anak autism ni, kita pendek-pendek kan, mana kata kita praktis 15 minit, lepas tu kita berhenti. Kita bagi dia break, bagi dia ruang masa kan? Dan kita ulangkan balik. Jadi daripada satu hari kalau 1 jam kita full time, lebih baik kita pecahkan 15 minit tapi 3 atau 4 kali sehari. Itu antara teknik untuk menangani anak autism. Dan kita nak kongsikan sedikit, kabarnya ada majlis high tea bersama dengan anak-anak autistik ni, mungkin boleh kongsikan. Ya, insya-Allah. Anjuran Persatuan Autisma Muslim Malaysia, insya-Allah kami akan mengadakan majlis high tea amal pada 27 April, hari Sabtu, bertempat di Regency International Hotel. Umar juga insya-Allah akan membuat persembahan pada majlis tersebut. Itu kita tengok tadi. InsyaAllah. Kita nak silakan Umar nak buat satu lagi persembahan. Umar yang lagu apa Umar? I give the best of me. Jom. Okey. Umar boleh. Selalunya kalau menyanyi Encik dengan Puan akan skip sama. Tak, dia boleh. Dia boleh sendiri. Okey, kita serahkan mic kepada Umar. Umar ambil mikrofon. Okey. Lagu apa Umar? I give the best of me. I give the best of me. Okey, silakan Umar. Journey no one understands the pain I bear, no one knows what lies ahead. My fears and tears whom can I share, but I am not alone. Deep within my heart I believe the miracles I seek are now within my reach. You have come to me.
I will spread my wings and fly across the ocean. I see myself soaring high and higher. I see the rainbows and the courage and the strength I gain. I know I can achieve my dreams. Behold, the moment is here. I give the best of me. If we would just believe in the things yet unseen, no matter where we are or where we are going, love there will be. We can be where our dreams be reality. And I am not alone. Deep within my heart, I believe the miracles I see are now within my reach. You have come to me. I will spread my wings and fly across the ocean. I see myself soaring high and higher. I see the rainbows and the courage and the strength I gain. I know I can achieve my dreams. Behold, the moment is here. I give the best of me. The storms will not stop me. The fire will cease. I gotta keep flying as I soar the greater heights. A million stars now I see. That's where you find me. Whoa, you have come to me. I will spread my wings and fly across the ocean. I see myself soaring high and higher. I see the rainbows and the courage and the strength I gain. I know I can achieve my dreams. Behold, the moment is here. Behold, the moment is here. Behold, the moment is here. I give the best of me. The best of me. Syukran. Jangan marah. Terima kasih Umar, ya sedap Terima suara Umar kasih. pun.